Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan berbincang tajuk Nabi diisrakan ke Baitul Maqdis. Okey, kita tengok pada tajuk ini. Mula-mula saya akan bacakan untuk beberapa muka surat untuk kita sama-sama memboleh membaca. Tujuan saya bacakan ni sebab di kalangan pelajar ada yang tak boleh membaca lagi, jadi saya akan bimbing dengan saya akan baca satu persatu. Okey. Isra Rasulullah SAW berlaku pada 27 Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah bersamaan 621 Masihi. Nabi diisrakan dengan jasad beserta rohnya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dengan menaiki Burak bersama-sama malaikat Jibril AS. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, baginda melakukan solat serta mengimami nabi-nabi yang terdahulu. Sementara Burak di tempat di pintu masjid. Kemudian baginda dibawa naiki ke langit. Setelah baginda turun ke bumi, baginda menceritakan kepada kaumnya. Orang yang pertama membenarkan cerita Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq digelar As-Siddiq. Maksud As-Siddiq ialah membenarkan. Kita tengok surat seterusnya. Okey, penyertaan yang penting suatu Isra. Ada beberapa penyertaan yang Nabi diperlihatkan. Yang pertama, kaum yang berjihad ke jalan Allah. Satu kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai hasil yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang. Baginda diberitahu oleh malaikat Jibril AS. Itulah kaum yang berjihad ke jalan Allah yang dikehendaki pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda. Bahkan sehingga kenderaan yang lebih banyak. Orang yang memakan harta anak yatim. Rasulullah SAW telah melihat orang yang bibirnya mirip dengan bibir unta dan tangannya memegang potongan dari neraka seperti batu-batu. Mereka memasukkan ke dalam mulut, kemudian potongan tersebut keluar dari dubur mereka. Masya Allah. Inilah sisaan orang yang memakan harta anak yatim. Orang yang makan riba. Rasulullah SAW telah melihat orang yang perutnya besar dan tidak dapat bergerak-gerak di tengah jalan yang akan dilalui oleh keluarga Fir'aun. Ketika keluarga Fir'aun dihadapkan ke neraka, mereka menolak orang yang perutnya besar sehingga masuk ke dalam api neraka. Yang keempat, lelaki penzina. Rasulullah SAW telah melihat orang yang memegang daging segar dan di sampingnya terdapat daging merosak, busuk. Mereka memilih untuk memakan daging yang busuk itu. Inilah lelaki penzina. Dia ada isteri, dia cari perempuan lain. Sama juga dia ada suami, dia cari lelaki lain. Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, alam yang tinggi. Nabi dibawa mengikut lapisan langit satu persatu hingga bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Baginda bertemu dengan Nabi-Nabi terdahulu pada setiap lapisan langit. Langit pertama, baginda bertemu dengan Nabi Adam AS, bapa sekalian manusia. Langit kedua, baginda bertemu dengan Nabi Yahya AS dan Nabi Isa. Langit yang ketiga, baginda bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan langit yang keempat, baginda bertemu dengan Nabi Idris
Langit yang kelima, baginda bertemu dengan Harun. Langit yang keenam, baginda bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa menangis. Baginda bertanya, mengapa engkau menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis kerana ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk syurga bersama umatnya lebih ramai daripada umatku. Langit ketujuh, baginda bertemu dengan Nabi Ibrahim. Okay, inilah antara peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Setelah selesai merentas ketujuh-tujuh langit, baginda dibawa ke Sidratul Muntaha. Baginda dibawa ke Sidratul Muntaha. Kan? Baginda dibawa ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian diperlihatkan Nabi Muhammad SAW Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi dimi'rajkan naik menghadap Tuhan sekalian alam, iaitu Allah. Pada asalnya Allah memerintah solat sebanyak 50 waktu. Apabila bertemu dengan Nabi Musa menyuruh baginda memohon kepada Allah agar bilangan solat dikurangkan. Akhirnya baginda mendapat perintah solat dilakukan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Inilah sejarah Allah mensyariatkan solat 5 waktu kepada baginda untuk umatnya. Okey, cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.